Perbezaan atau lebih atau kurangnya ahli iman itu terletak pada amalan-amalannya. Di situ kita ada nota untuk perbincangan tajuk bab. Sebab tajuk bab itu seperti kita semua sudah tahu, kalau Bukhari sangat penting dan itu sangat susah nak faham. Dalam Bukhari tempat yang payahnya ada beberapa tempat. Salah satunya iaitu pada tajuk bab dia. Tajuk bab macam Tirmizi sangat mudah, terang. Kalau kita orang-orang yang belajar hadis dia tahu. Nombor satu yang paling susah Bukhari, nombor dua Nasai susah juga, tapi tidak macam Bukhari lah. Bukhari lebih lagi lah. Kena kita renungi apa ni tajuk bab yang dibuatnya itu. Cuba tengok di bawah tu, terjemahan yang diberikan di atas adalah berdasarkan perkataan fi yang tersebut sebelum perkataan al-a'mal di akhir tajuk bab dianggap sebagai zarfiyah. Ini terpaksalah kita kena bincang. Saya bagi terjemahan di atas tu atas dasar fi dipakai dengan makna zarfiyah. Sebab itu pada itu makna zarfiyah. Ahli iman itu terletak pada. Terjemahan pada itu adalah berdasarkan fi zarfiyah. Inilah yang dipilih oleh Hafiz Ibn Hajar, fi zarfiyah. Sementara Al-Aini, Al-Qastallani dan Syah Waliullah Ad-Dihliwi pula memakainya dengan makna ba' sababiyah. Ba' sababiyah, fi dengan makna ba' sababiyah. Ini mereka pilih supaya kalau sesiapa yang nak merujuk kepada kitab-kitab asal tu dia boleh faham apa makna ni semua. Apa makna? Mereka kata di fi elok dengan makna zarfiyah, ini fi dengan makna ba' sababiyah. Kalau dengan makna ba' sababiyah tak boleh terjemah macam di atas. Terjemahan di atas adalah mengambil kira fi zarfiyah. Kalau dengan makna ba' sababiyah, kita akan kata begini, babu tafaduli ahli iman bisababil a'mal. Itu makna ba' sababiyah, dengan sebab. Lebih atau kurangnya ahli iman itu adalah dengan sebab amalannya, gitu. Atau kerana lebih atau kurangnya ahli iman itu kerana amalan-amalannya. Itulah yang dikatakan ba' sababiyah. Ba' dengan makna sebab, atau ba' dengan makna ta'lil, bab ta'lil, kerana, dengan makna kerana, begitu. Kalau ada orang yang terjemah begitu, tidak salah, boleh, tapi dia pakai fi dengan makna ba' sababiyah. Kita nak tahu macam mana fi dengan makna ba' sababiyah, itu memang itulah yang kena belajar tu. Dalam bahasa Arab ni penggunaan haraf, huruf, kita panggil huruf yang ada makna tu sangat luas. Kadang-kadang guna perkataan tapi dipakai dengan makna perkataan lain. Fi pakai makna fi tapi bukan pakai dengan makna fi dengan makna di dalam, tapi dengan makna ala. Kadang-kadang ada tukar-tukar, boleh tukar-tukar macam tu. Itu yang agak susah kepada orang yang baru-baru belajar. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, dalam Quran sebut, aku akan salibkan kamu pada fi batang-batang pokok kurma. Fi di situ dengan makna Allah, bukan, tak boleh sama sekali kita kata di dalam. Tidak, bukan di dalam. Benda-benda macam ni, itulah yang perlu kita perhatikan. Maknanya kalau nak kira dari segi pensyarah tu, ramai juga yang pakai dengan makna fi itu dengan makna ba' sababiyah. Jika fi di situ dipakai dengan makna ba' sababiyah yang mengandungi makna sebab, disebabkan oleh,
atau kerana dan sebagainya, maka terjemahannya akan jadi begini: bab perbezaan, yakni lebih atau kurangnya ahli iman itu adalah disebabkan oleh. Boleh kita terjemah, tak salah, boleh. Kalau ada kita tengok terjemahan buat macam ni, betul juga, tak salah. Sebab itu sama juga terjemah Quran apa-apa sama juga. Kadang-kadang kita tengok ada perbezaan. Kenapa begini? Setengah-setengah tu dia pakai kaedah ni, setengah dia pakai kaedah ni. Itu semua kepada orang yang tahu, dia tahu dia pakai kaedah mana. Misalnya satu contoh lah, kalau pimpinan Ar-Rahman, apa rujukan utama? Kalau orang yang belajar tafsir dia tahu. Terutama kita tahu pula latar belakang siapa penulis ni. Siapa penulis ni? Penulis dia Syekh Abdullah Basmi, tetapi rujukan utamanya ialah Mufti Kelantan dulu. Mufti Kelantan dahulu, apa ni, Mufti ya dulu tu Haji Noh, Mufti Haji Noh. Mufti Haji Noh memang rujukan utama dia tafsir Baydawi. Sebab itu banyak terjemahan dia yang dia bubuh dalam kurungan-kurungan. Tengok Baydawi, bertemu lah, bertemu. Dari segi pemahaman makna, pemahaman maksudnya, Baydawi. Itu rujukan utama. Yang lain tu tak berapa sangat. Rujukan utamanya situ. Sebab itu segala yang kita panggil takdir itu adalah sesuai dengan Baydawi. Penggunaan perkataan fi dengan makna ba' sababiyah memang lumrah dalam bahasa Arab. Kita kata jauh sangat tu, fi macam mana nak pergi dengan makna ba' sababiyah pula, jauh sangat tu. Tidak, pada orang yang belajar bahasa Arab memang lumrah. Penggunaannya juga terdapat di dalam hadis yang turut dikemukakan oleh Bukhari di dalam sahihnya ini, di mana Nabi SAW menceritakan tentang seorang perempuan dari kalangan Bani Israel yang diseksa kerana kucingnya. Diseksa kerana kucingnya. Baginda bersabda, cuba kita perhati, Nabi sendiri pun ada guna fi dengan makna ba' sababiyah. Sebab itu kalau kita guna kaedah ini, tidak salah. Tidak salah kalau guna kaedah itu. Yaitu uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wala saqatha idh habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Yang kita naknya fadakhalat fiha an-nar, fi di situ dengan makna ba' sababiyah. Fi di situ dengan makna ba' sababiyah. Cuma perhatikan, sebab kalau kita pakai dengan makna fi dengan makna asal dia zarfiyah, tak boleh jalan, tak masuk, tak sesuai, skru kita kata dengan nak, tak sesuai, tak masuk. Cuba tengok terjemahan. Seorang perempuan diseksa di dalam neraka kerana seekor kucing yang dikurungnya. Kerana seekor kucing yang dikurungnya hingga mati, maka masuklah ia ke dalam neraka kerananya. Itu kerana tu, atau dengan sebabnya. Kerananya dengan sebabnya. Itulah yang dikatakan fi dengan makna ba' sababiyah. Fi hirratin, sama juga fi yang mula-mula. Seorang perempuan diseksa kerana seekor kucing, bukan di dalam seekor kucing. Apa makna diseksa dalam seekor kucing atau pada seekor kucing? Tak ada makna. Dua-dua tempat itu dipakai fi dengan makna ba' sababiyah. Dengan itu boleh juga kita kata
apa ni, yang Imam Bukhari pakai di atas tu fi tu dengan makna ba sababiyah, boleh juga.